Okay, Assalamualaikum gang. Korang sedang menyaksikan Faiz Aziz. So, hari ni aku bersama dengan Leoncino Benelli Leoncino 250 ABS. So, nice. Dia punya kunci menarik, macam pisau lipat. Kita akan walk around motor ni. Sebenarnya motor ni kalau tak silap aku dapat daripada owner dia, punya daripada owner dia. Motor ni dah berumur setahun pun, tapi mileage dia still lagi rendah lah. Baru 4,000 km lah. Sebab dia pakai pun bukannya selalu lah, bukannya untuk daily ride. Benelli ni sebuah syarikat, asalnya tak silap aku daripada Italy, tapi sudah dibeli oleh satu company lah, owned by a Chinese company currently. So motor ni owner ni dia cakap dia beli masa body saja dalam 13,800 macam tu lah. So tu tak termasuk loan, tak termasuk on the road punya price lah. Untuk model Leoncino ni dia ada 3 variant lah. Satu Leoncino 500, abang besar dia. And then Leoncino 250 standard dan Leoncino 250 ABS. Untuk dalam depan mata kita ni sebenarnya adalah Leoncino Benelli ABS 250 ABS lah. So secara ringkasnya, motor ni dia boleh katakan fall under kategori new retro, scrambler style design. So kalau korang tengok daripada retro ni, lampu yang bulat, and then dekat sini handlebar yang design macam ni dan tinggi sikit, yang panjang. So dia agak macam scrambler sikit lah. Daripada segi engine capacity dia dalam 249cc. Daripada segi ketinggian, tak silap aku lebih kurang, dia punya ketinggian lebih kurang seat height lebih kurang dalam 770 mm. Ground clearance lebih kurang 170 mm, which is agak tinggi. Tapi untuk seat ni memang sesuai. Dan dia comparatively lah, kalau aku nak dibandingkan motor ni one to one, sebenarnya boleh di-comparekan dengan Husqvarna Svartpilen lah. Sebab dua-dua kategori dalam kononnya scrambler style punya motosikal dan sisi yang sama. Dan persamaan dia dengan Husqvarna, cuma Husqvarna dia lebih tinggi, lebih kurang 835 mm. Yang ni lebih kurang 770. So yang ni dia agak rendah tau. Ni lah dia agak tirus dekat sini. So membuatkan kita rider ni duduk memang agak selesa, kaki sampai lah. Cuma untuk orang yang betul-betul tinggi, bagi aku macam agak mungkin dia tak nak puas hati sikit lah, sebab agak rendah kan. And then daripada segi wheelbase dia lebih kurang 530 lah, antara wheel depan dengan wheel belakang ni. And then daripada segi dia punya meter pula, meter ni adalah full digital. Tapi dengan benda-benda ni lah, icon yang biasa standard punya. Ada signal, neutral, all warning, lampu, temperature, engine, ABS check lah. Sama juga ada 2 button yang korang boleh manipulate. And then lampu dia depan dan belakang 100% 100% LED. Sebab tu ya nampak dia menarik lah. Even KTM Duke 250 pun masih lagi pakai halogen kan. Dia semua dah memang 100% LED. Kelebihan dia lagi satu yang aku suka lah buat motor ni, cuma dia sebelah dia untuk clutch dia tak boleh adjustable. Tapi untuk brake kita boleh adjust lah dia punya gap antara throttle handle dengan lever ni kan. Seperti KTM Duke juga motor ni dia pakai untuk tayar kilang, tayar standard dia pakai apa, Metzeler M5, depan 110 17 110 17 70. Dan yang kat belakang dia ni lebih kurang 150 60 R17 lah. Exactly sama macam KTM lah. Untuk kos pemilikan, tayar bagi aku sama dengan KTM Duke. Tapi daripada segi dia punya lubricant ni, dia sebenarnya official macam KTM. Untuk kau retain warranty, kita kena pakai servis dekat authorized dealer dengan pakai minyak is either Motorex atau ELF kan. Tapi kalau macam motor Benelli ni, dia suggest untuk pakai PJ1.
15W50. So untuk capacity lubricant dia lebih kurang 1.2 liter sahaja. So kira kalau macam untuk first time, for the first 1000 tu beli satu botol, dua botol. Yang second botol tu kita boleh pakai untuk untuk next service, untuk 4000. Dan seterusnya tu dia cuma perlu beli lagi satu botol lah, selama 4 kali lagi. So and then kali ke-6 nak servis, baru pakai beli balik 2 botol. And then dia pakai satu oil filter. So bagi aku sebenarnya daripada segi servis dia tu agak murah lah, dalam 100 lebih macam tu je lah. So kalau minyak pun satu botol pun dia kata first service dia spend dalam 100 lebih. Untuk second service tu dah murah balik. Cuma aku tak sure untuk major service, sebab dia owner ni pun tak pakai lagi sampai major service pun. Dan dia pun tak pasti apa yang perlu ditukarkan lah untuk dia punya major service. Tapi daripada segi tangki minyak, minyak tank kapasiti dia lebih kurang 12.5 liter. Sedikit kecil, tapi untuk, kalau tak silap aku lah, based on experience daripada group Leoncino ni, kebanyakan dia orang cakap lebih kurang untuk full tank boleh pergi sampai 300 km. So bagi aku quite okay lah untuk dia punya fuel consumption dia. So overall motor ni kalau nak dibandingkan dengan motor capacity engine 250 yang lain, dia memang agak murah lah. Kira baru 13,000 lah. Kalau compare dengan Husqvarna pun dah 20 lebih. KTM Duke 250 pun dah dalam 18. And then tak silap aku yang lain-lain pun on average pun dalam 15 dan 16,000 ke atas lah. Kawasaki 250 apa semua kan. And then cuma beware, yang aku difahamkan dua masalah kebanyakan dialami dia orang ni lah, iaitu brake jam dan dia punya wiring dia tu akan ada masalah. Yang lain-lain tu kebanyakannya, tapi itu masalah minor lah. Cuma bila brake jam ni sebenarnya agak berisiko tinggi, agak bahaya lah. So korang kena, kalau korang berminat dengan motor ni, kena beware dengan dua benda tu lah. Especially bila brake jam tu lah, boleh terbang babe dekat jalan. Walaupun 250, tapi dia agak kecil sikit kalau compare dengan KTM punya ataupun Husqvarna punya design lah. Okay, on the other side lah, macam owner ni dia letak benda ni untuk letak box lah, untuk travel jauh. Tapi kan, kalau aku macam aku as a owner, aku nampak motor ni tak perlu banyak sangat pun dia punya perubahan yang perlu dilakukan. First kali, cari side mirror yang bersesuaian. And then dekat sini kita boleh PPF kan, gelap. And then dekat lampu belakang ni pun boleh digelapkan. Itu saja. Yang ni pun sebenarnya boleh buang. So daripada segi modifikasi dia lah, aku rasa agak mudah lah. And then daripada segi exhaust ni pun ready untuk slip on, kalau siapa yang berminat untuk dapatkan exhaust yang lebih bising sikit lah. Tapi bagi aku, design exhaust ni sebenarnya menarik. Dia memang just nice. Bunyi dia pun untuk exhaust standard ni bagi aku pun just nice. Tak ada terlalu perlahan dan tak terlalu kuat. So memang best lah. Itu saja. Sebab aku rasa motor ni Scrambler punya design ni tak perlu banyak sangat modification lah. Itu yang cantik dia tu lah. And then seat ni pun kalau kata siapa yang kata keras sangat, boleh tukar. Tapi bagi aku, as a aku punya experience, motor ni tak ada masalah lah. Daripada segi dia punya seat, dia tak keras mana pun, okey lah. Tapi kan, untuk yang masalah tu, yang aku cakap masalah yang standard dihadapi tu kan, aku cadangkan lah, sebenarnya sama macam KTM lah. Korang jangan dengar cakap orang yang tak pernah pakai. Jangan, member aku cakap macam ni, member aku cakap macam ni kan. Korang pergi cari satu owner, ataupun kalau nak pastikan, cari 5 orang owner Leoncino Benelli 250 ni. Pergi sembang dengan dia orang, apa isu-isu yang dia orang counter during dia orang punya ownership. Sebab memang ada orang yang ada bermasalah, tapi semua motor akan ada masalah. Nak kata, kalau kata motor Kawasaki ke Yamaha ke KTM ke Husqvarna ke, semua motor ada masalah. Cuma
Aku tengok ramai je yang long distance, jalan jauh dengan motor ni, dah 40 km, 40,000 kilometer pun dia orang kata tak pernah ada single issue pun. Yang penting penjagaan dia tu lah. So tu je lah. So tak apa, kejap lagi kita akan test ride sikit lah, tengok experience macam mana. Okay, ciao.